السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini dengan sekali lagi diizinkan Allah kita berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita mengabadikan masa yang Allah luangkan antara maghrib dan isya supaya kita sentiasa berada dalam keredaannya untuk mencari kasih sayang Allah. Untuk lebih-lebih lagi kita bicara tentang akidah, tentang perkara iman yang menentukan sama ada Allah terima kita sebagai hamba-hamba kita, hamba-hambanya, ataupun Allah tolak kita. Besok di akhirat besok semua manusia akan dibariskan kepada 120 baris, tuan-tuan. Semua akan dibariskan kepada 120 baris. Dari 120 baris itu hanya 3 baris saja yang beriman. Lagi 117 baris semua kafir belaka. Terus masuk neraka. Tak beriman. Allah kata dalam Quran, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu masuk neraka Jahannam secara berbondong-bondong. Ramai tu majoriti 77.5% kafir belaka. Hanya 2.5% saja yang beriman. 3 baris daripada 120 baris. Jadi bermakna soalnya tuan-tuan dan puan-puan, you and I, saya dan tuan-tuan, di baris yang mana? Siapa tak baris yang keempat dengan tangan? Ada 3 baris saja orang beriman. Yang keempat kafir, yang kelima kafir sampai ke 120 kafir belaka. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan orang yang dikira sebagai orang tidak beriman. Kalau beriman, baru lepas itu dibariskan semula kepada 4 baris. Itu apa yang kita bicara insyaAllah ya. Untuk malam ni kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya masih lagi cerita qadar dan qada. Ketentuan Allah Ta'ala untuk diri kita ni. Qadar artinya ketentuan Allah Ta'ala. Qada adalah qadar itu dilaksanakan dalam bentuk implementasi. Dalam bentuk perbuatan. Itu berlakulah qada Allah Ta'ala. Ya. Kita dah baca separuh daripadanya. Untuk malam ini sambung lagi.
tetapi semata-mata berpegang dengan sebab dan menganggapkan sebab itu dapat memberi kesan pada perkara-perkara yang diikhtiarkan itu adalah syirik. Kita mesti percaya, yakin, beriman, berakidah bahawa apa saja yang berlaku pada diri kita itu ditentukan oleh Allah SWT. Saya jadi saya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan jadi tuan-tuan juga ditentukan oleh Allah Ta'ala. Perempuan jadi perempuan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Cuma ketentuan ini kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahulah, Allah izinkan kita untuk berusaha dan berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi kita, bagi diri kita. Kita tak tahu apa takdir Allah Ta'ala. Allah jadikan kita ni apa, kita tak tahu. Cuma Allah bagi kita peluang untuk berusaha dan berikhtiar kerana kita tak tahu. Takdir itu salah satu perkara yang Allah rahsiakan. 10 perkara yang Allah rahsiakan, salah satu daripadanya takdir lah. Kita tak tahu kita jadi apa. Kita masuk syurga, kita masuk neraka, kita tahu. Kita jadi orang pangkat, orang tak ada pangkat, kita tahu. Saya jadi ustaz bukan saya tahu pun. Tiba-tiba dia dorong oleh Allah, apa jadi ustaz? Tuan-tuan begitu juga, jadi diri tuan-tuan itu tuan-tuan tak tahu. Bukan ada planning siap-siap. Tapi terus Allah jadikan tuan-tuan sebagai tuan-tuan. Bila dah berlaku baru kita tahu bahawanya Allah jadikan kita ni. Begitulah. Jadi oleh kerana itu kita nak berusaha cari sebab untuk mendapat yang terbaik bagi kita. Berusaha. Nak akan pandai belajar, cuba usaha. Tapi bukan belajar tu mesti pandai tak. Tapi belajar tu usaha kita untuk menjadikan diri kita pandai. Nak akan berharta, berusaha. Nak akan duit, berusaha lah cari duit. Bukan cari duit tu memberi bekas tak. Ketentuannya hanya dari Allah Ta'ala juga. Kita tak tahu. Ketentuannya semua dari Allah Ta'ala. Kita tak tahu, tak dapat kita menentukannya. Ya? Allah saja yang tahu. Jadi kita kena ikut apa saja yang ditentukan oleh Allah SWT. Tapi ada usaha dan ikhtiar. Ada ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar itu bukan memberi bekas. Usaha itu pun adalah dari Allah SWT. Allah yang memberi kita kebolehan atau keupayaan untuk berusaha dan berikhtiar. Yang memberi bekas Allah Ta'ala. Usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Kadang-kadang usaha tapi tak memberi bekas. Contoh orang sakit makan ubat. Apa? Tak kuat. Suara saya kuat. Sampai menjerit orang tak dengar ya. Tak apalah. Ni dengar. Lagi dengar. Maknanya usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana kita tak tahu, maka kita usaha dan ikhtiar. Ya? Kita tak tahu apa ketentuan dari Allah Ta'ala. Berusahalah. Tapi dia tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah Ta'ala saja. Tetapi semata-mata berpegang kepada sebab, mencari sebab ataupun usaha, ikhtiar, itu tak dapat memberi kesan kepada perkara-perkara yang telah diikhtiarkan itu. Kalau kita rasakan ikhtiar memberi bekas, itu namanya syirik. Kita dah menafikan kekuasaan Allah Ta'ala. Pada semua kuasa dari Allah Ta'ala. Allah jadikan saya ni kaya, Allah menentukannya. Allah jadikan saya ni miskin, Allah menentukannya. Allah jadikan saya ni pandai, Allah menentukannya. Allah jadikan saya ni bodoh, Allah menentukannya. Semua ketentuan dari Allah Ta'ala. Cuma ikhtiar lah. Supaya kita jadi pandai, supaya kita jadi kaya, supaya kita jadi berpangkat mulia dan sebagainya. Ikhtiar. Tapi ikhtiar tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah Ta'ala. Kalau kita katakan ikhtiar memberi bekas, jangan syirik. Orang syirik tak dapat masuk syurga. Orang yang syirik jangan sekali-kali langsung tak dapat masuk syurga. Ya? Kalau syirik. Allah dah khabar dalam Quran. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kata Allah. Barang siapa nak berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya di akhirat nanti, artinya siapa harap nak masuk syurga, hendaklah ia beramal dengan amal soleh dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun dari hamba-hambanya. Jangan sekali syirik. Kalau syirik itu dia dalam sesat yang amat jauh. Wa man yusyrik billah
faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Siapa mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan apa jua, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Esok di akhirat tu mencari syurga tak jumpa, cari tak jumpa, cari lagi jauh. Lagi jauh. Bila jauh nak syurga, dekat dengan neraka. Baik. Oleh yang demikian, berusaha menghilangkan sebab, sedang usaha itu boleh menjadi sebab, maka ia melambangkan kurangnya akal. Dia tak nak usaha, tak nak cari sebab. Sedangkan nak cari sebab, kena usaha. Nak jadi pandai, kena usaha. Nak jadi kaya, kena usaha. Nak sihat, kena usaha. Tapi tak nak usaha, tak nak datang ke sebab. Itu orang tak ada akal. Orang bingung, orang bangang, orang tengin. Kerana tak nak usaha. Jadi orang melambangkan kurangnya akal dan berpaling daripada sebab yang disyarakkan merupakan kecacatan. Menurut pandangan syarak. Syarak tak suka apa itu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh sahabatnya berubat. Bagaimana Usamah bin Syarik menceritakan, apa kata Nabi? Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu fa ka'annama ala ru'usihim at-tayru sallimtu thumma, ini hadis summa fa'attu faja al-a'rabu min huna wa huna faqalu ya Rasulullah anta dawi faqala tadawau fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'un illa wada'a lahu dawa'un ghairu da'in wahidil haram. Itu hadis Nabi ya. Apa kata Melayunya? Aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, maka aku mendapati para sahabat diam, merendah diri. Para sahabat tu diam depan Nabi ya. Tak angkat kepala pun. Tunduk aja. Dia merendahkan diri di hadapan baginda seolah-olah burung, macam burung lah. Yang boleh hinggap di atas kepala mereka. Burung tu macam burung je, jadi kepala tu tunduk aja. Itulah itu, khusyuklah. Lalu aku memberi salam dan aku pun duduk. Tiba-tiba datanglah orang-orang Arab Badui. Datang orang Arab Badui itu. Orang Badui ini orang Arab yang kurang bertamadun ya. Dia kasar aja orang Arab Badui ya. Dari sana dan sini, dari kiri kanan, entah dari mana datangnya, datang orang Badui itu. Dari sana dan sini menanya baginda, ya Rasulullah, apakah kami dibenarkan berubat? Boleh tak berubat? Baginda menjawab, ya, berubatlah. Kerana sesungguhnya Allah tidak menetapkan sesuatu penyakit, melainkan Ia menetapkan ubatnya. Ada penyakit, ada ubat. Tak ada penyakit yang tak ada ubat. Allah turunkan penyakit, ada ubatnya. Pening ada ubatnya, sakit kepala ada ubatnya, sakit perut ada ubatnya, sakit kaki ada ubatnya. Setiap penyakit ada ubatnya. Jadi berubatlah, kata Rasulullah, ngapa pada sahabat ya? Tetapi ubat itu tidak memberi bekas. Bukan ubat itu menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkannya ya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi berubat boleh, tak apa. Itu ikhtiar. Kalau Allah izinkan, sembuhlah penyakitnya. Kalau Allah tak izinkan, tak ada sembuhlah ya. Jadi Allah menetapkan itu, melainkan Ia menetapkan ubatnya. Kecuali satu penyakit saja, iaitu penyakit tua. Tua tak ada ubat. Buatlah exercise macam mana pun, buatlah make up macam mana jadi muda, tapi dia tetap tua. Umur tak boleh dikurangkan. Itu juga mati, tak ada ubat. Time dia nak matilah. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita ni kalau boleh nak lari dari mati, itu yang mereka benda jumpa doktor lah, pening sikit jumpa doktor, pergi jumpa tok bawang, makan ubat. Tapi time mati itu mati juga ya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma anzalallahu da'un illa anzalalahu shifaa'un. Ukhrijuhu Bukhari. Ini dikeluarkan oleh Bukhari. Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit, melainkan Dia menurunkan baginya kesembuhan. Adalah ubat bagi penyakit. Setiap apa penyakit pun ada ubatnya. Kerana penyakit datang dari Allah, ubatnya pun datang dari Allah. Tapi kita kena tahu lah. Tapi Dia tidak memberi bekas. Yang memberi bekas Allah Ta'ala. Kalau tidak, kalau dia asal makan ubat sembuh, sembuh makan ubat sihat, tak ada orang mati pun. Tapi ada je mati, berlaku tiap hari matinya. Kerana ubat itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berubat, maka para ahli fiqh berpendapat digalakkan berubat. Dia bersakit ubat dan Rasulullah suruh. Dan ada yang berpendapat mengatakan wajib berubat. Ubat itu wajib sebagai usaha. Tapi kena faham bahawa ubat itu bukan memberi bekas. Bukan asal makan ubat baik. Asal makan ubat sembuh penyakit itu, bukan. Tapi yang menyembuhkannya Allah Ta'ala. Cuma usaha kita saja. Itu suruh makan ubat tu. Penulis namanya penulis Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata, sebahagian manusia menyangka bahawa bertawakal kepada Allah berlawanan dengan ikhtiar. Seperti tawakal itu serah kepada Allah, tak ada apa ikhtiar, tak ada apa usaha. Itu tak betul tu. Menyerah itu Jabariyah namanya. Itu orang Jabariyah, menyerah kepada Allah Taala. Tapi yang berakhirat je, lantaklah aku nak semayang, tak semayang pun kalau Allah kata aku masuk syurga, masuk syurga juga. Itu orang Jabariyah begitu. Lantaklah. Aku tak puasa bulan Ramadan. Kalau Allah kata aku masuk syurga, syurga lah. Kalau Allah kata aku masuk neraka, neraka lah. Itu kumpulan Jabariyah katanya. Cukup dengan ketentuan Allah Ta'ala. Jabariyah ni sesat. Jangan kita berintikad dengan intikad Jabariyah. Kerana itu menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Nak kaya, berusaha. Nak anak, kahwin. Nak pandai, belajar, membaca dan sebagainya. Macam-macam usaha boleh buat. Baru dapat apa yang kita hajat. Itu kata dia apa? At-Tahawiyah tadi. Penulis Aqidah At-Tahawiyah. Dia berkata apa? Sebahagian manusia menyangka bahawa tawakal tu bertawakal kepada Allah berlawanan dengan ikhtiar. Mencari sebab. Ikhtiar tu mencari sebab lah. Itu kita ikhtiar supaya jadi baik, supaya jadi maju, supaya jadi baik, supaya jadi berjaya dan sebagainya. Kena ikhtiar. Ada yang mengatakan berlawanan dengan ikhtiar. Terima ajalah. Tak semayang pun Allah kata masuk syurga, syurga lah. Semayang pun kalau masuk neraka lah. Apa guna semayang? Itu orang menyerahkan diri 100% kepada Allah SWT. Tak betul tu. Kena usaha dan ikhtiar. Nakkan sihat, jaga makanan, selalu bersenam dan sebagainya. Sihatlah insyaAllah. Kena usaha dan ikhtiar. Dia bukan berlawanan dengan tawakal. Tawakal itu betul kita serah kepada Allah. Tapi setelah berikhtiar, maka kita serah kepada Allah. Kalau Allah kata jadi, jayalah. Allah kata tak berjaya, tak berjayalah tu. Kerana Allah yang penentunya. Sama ada orang tu berjaya atau gagal. Dia tidak berlawan dengan tawakal. Sebab kerana segala urusan apabila telah ditakdirkan, ini adalah salah ditakdirkan, maka tidaklah berhajat kepada mencari sebab. Kalau dah ditakdirkan Allah, tak ada berhajat mencari sebab. Sangkaan yang fardu ada yang sunat. Sebab dalam Islam ni ada fardu, ada sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Sangkaan yang fardu ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh dan ada yang haram. Benda tu benda baik, tapi ada yang sunat, ada yang harus, ada yang wajib, ada yang haram. Ada yang harus pakai. Hukum tu ada. Yang haram jangan dibuat. Yang wajib jangan tinggalkan.
Yang sunat buat sebanyak-banyak mungkin. Yang makruh jangan dibuat. Karena makruh itu merupakan kebencian dari Allah SWT. Allah benci yang makruh. Jangan buat. Dan ada yang haram. Yang haram jangan buat langsung. Tinggalkan. Dan Nabi kita sendiri adalah sebaik-baik orang yang bertawakal. Yang paling bertawakal Nabi lah. Bertawakalnya Nabi itu pun dia berusaha. Malam-malam bangun sembahyang, makan ubat, dia membagi ubat-ubat untuk sahabat-sahabatnya, ya, dan sebagainya. Dia usaha dan ikhtiar. Dia pun kerja apa? Macam-macam kerjanya, menggembala kambing dan sebagainya, berniaga dan sebagainya. Itu usaha lah tu. Tak ada pula dia duduk diam je, lantaklah terpulang pada Tuhan. Dan Tuhan nak bagi kau rezeki dah, tak buat pun dapat rezeki. Tak ada begitu. Usaha baru dapat rezeki, ya. Sampai mengikut pasarannya Abu Talib tu. Pergi ke Syam daripada Mekah tu. Kerana usaha dan ikhtiar tu. Begitulah Nabi kita, ya. Alaihissalam dalam konteks beriman kepada qadar Allah, dalam erti kata berikhtiar mencari sebab, adalah termasuk dalam pengertian dan tuntutan beriman kepada qadar. Itu beriman kepada qadar tu, berikhtiar, usaha. Dan berikhtiar mencari sebab tidak berlawanan dengan beriman kepada qadar Allah Ta'ala. Imam Al-Bukhari, ya, perawi hadis Al-Bukhari, Syekh Bukhari, meriwayatkan bahawa Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar, ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sewaktu beliau keluar ke tanah Syam. Umar ni bila keluar pergi ke Syam. Syam tu Syria sekarang ni, ya. Dulu namanya Syam. Keluar ke tanah Syam, iaitu Amir kawasan Syam melaporkan apa? Merebaknya penyakit taun. Masa itu di Syam sedang merebak penyakit taun. Jadi Umar pun tanya sahabat, kita pergi ke tak katanya. Yang berjangkit. Lalu beliau meminta pendapat daripada golongan Muhajirin, orang Ansar. Patut kita pergi ke tak? Patut kita masuk Syam ke tak? Syam ni sedang ada wabak penyakit taun. Tahu taun? Taun tu penyakit cirit-birit. Muntah cirit disebabkan oleh bakteria. Dan zaman dulu banyak penyakit taun ni. Penyakit yang digeruni taun lah masa tu. Dia patut masuk ke tak? Tanya golongan Muhajirin dan juga orang Ansar. Muhajirin tu orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ansar tu orang Madinah yang sedia menunggu di Madinah. Namanya Ansar. Jadi ditanya kedua-dua tu. Dan ketua-ketua Quraisy yang keluar kemudian berjihad tu, yang berjihad tu. Golongan Muhajirin berpendapat supaya tidak memasuki Syam. Kata orang Muhajirin tu tak masuk. Kerana penyakit sedang merebak di sana. Orang Muhajirin kata, jangan masuk Syam. Dan terus kembali ke Madinah. Dan Umar sendiri berpendapat demikian. Umar pun gitu juga. Itu tak masuklah. Kita balik ke Madinah. Ya. Lalu berkata Abu Ubaidah, seorang sahabat lain. Abu Ubaidah katakan, apakah engkau lari daripada takdir Allah Ta'ala? Kamu takut ke? Kalau Allah kata tak kena lah. Yang kamu takut siapa? Kenapa? Kamu lari dari takdir Allah kan? Nak ngapa pada Umar? Apa jawab Umar? Umar menjawab, aku berharap moga-moga bukan engkau yang berkata, wahai Abu Ubaidah, ya. Bukan engkau yang berkata apa itu? Wahai Abu Ubaidah, ya, kita lari daripada takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Kita lari dari takdir Allah. Di sana sedang merebak penyakit. Kita menuju takdir yang lain supaya tak kena penyakit itu. Tapi kita lari dari tempat yang banyak penyakit menuju ke satu tempat yang tak ada penyakit. Tak adalah kita kena. Lari dari takdir kepada satu takdir yang lain. Yang itu dia jawab Umar kepada Abu Ubaidah, ya. Kepada takdir yang lain. Kepada takdir Allah yang lain, ya. Apakah pendapat engkau kalau engkau letakkan unta engkau di suatu wadi yang ada dua lembah, satunya subur dan satu lagi kering? Jika engkau tambatkan unta
di lembah yang subur, banyak ayuannya, di lembah yang subur, tidakkah berarti engkau tambatkannya dengan takdir Allah Ta'ala. Kamu cari tempat yang subur, senanglah dia minum. Jadi maknanya kamu ikut takdir Allah Ta'ala lah. Dan jika engkau tambatkan di lembah yang kering, tidakkah engkau tambatkannya dengan takdir Allah Ta'ala juga. Kalau tempat yang kering je, itu takdir Allah juga. Dua-duanya takdir Allah Ta'ala ya. Ikut mana kamu pergi. Itulah kita usaha tu, bukan menafikan tawakal, bukan menafikan menyerah diri pada Allah Ta'ala. Kita usaha dan ikhtiar supaya terhindar penyakit. Kalau ada penyakit, kita elakkan. Jangan sekarang ni Covid pun hebat, pakai menutup muka ya. Itu ikhtiar. Dalam benda itu nak kena lah. Nampak ya? Dan sebagainya. Itulah. Berusaha dan ikhtiar. Berdasarkan demikian maka Umar bin Al-Khattab pernah menangis terhadap satu jemaah daripada negeri Yaman yang datang mengerjakan ibadah haji di dalam keadaan tidak mempunyai bekalan makanan. Menangis Umar. Dengan demikian Umar menyalahkan sikap mereka. Berkata Muawiyah bin Qurrah, Umar pernah menemui sekumpulan manusia daripada negeri Yaman. Dia jumpa mentor. Dia pun ditanya, Umar berkata, siapa kamu? Mereka menjawab, kami adalah orang mutawakkilun, orang yang bertawakal, yang bertawakal kepada Allah. Umar pun menjawab, kamu orang mutawakkilun yang menunggu hendak makan, nak makan. Kamu menunggu nak makan. Orang yang benar-benar bertawakal ialah orang yang menaburkan benih di bumi, kemudian bertawakal kepada Allah. Kalau nak makan, tanam pokok dulu. Lepas tu baru serah kepada Allah Ta'ala. Jangan harap begitu. Tak ada. Betul kan mutawakkilin namanya, mutawakkilun. Jadi kalau tak ada usaha, tak dapat apa-apa. Ingat apa pada penduduk Yaman tu. Berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, hakikat tauhid tidak sempurna kecuali dengan adanya ikhtiar. Tauhid tidak sempurna kecuali dia ada ikhtiar, ada usaha, baru sempurna tauhid ya. Kecuali ada ikhtiar. Mana dia? Dengan adanya ikhtiar, mencari jalan dan mengamalkan sebab-sebab yang dibentangkan oleh Allah. Cari sebab-sebab yang boleh mendatangkan apa yang dia perlu. Membekukan sebab-sebab adanya adalah sebab-sebab membukukan sebab-sebab, tak nak cari sebab, tak nak cari ikhtiar, tak nak berusaha, adalah suatu kecacatan pada diri orang. Tauhidnya cacat. Cacat tauhidnya. Tak betul tauhid orang tu ya. Itu kecacatan bagi diri seorang. Nak kena cari sebab. Itu bukan tawakal namanya. Kecacatan pada diri orang yang bertawakal, manakala meninggalkan langsung kerana lemah berusaha, adalah berlawanan dengan pengertian tawakal. Tawakal itu artinya menyerah kepada Allah Ta'ala, tapi tidak menafikan usaha, tidak menafikan ikhtiar. Itu sebab kita semayang. Kerana diharapkan apa? Usaha dan ikhtiar tu, bila semayang, Allah terima semayang kita, dan diberi ganjaran. Orang yang dapat semayang subuh berjemaah, dia dapat pahala seolah-olah beribadah sepanjang malam. Tapi kalau tak buat, mana datang? Nak buat lah berjemaah subuh tu. So dapat pahala seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Ikhtiar nama, usaha dan ikhtiar, ketentuan dari Allah Ta'ala. Rasulullah bagi galakan-galakan, saranan-saranan. Kalau barang siapa sembahyang isyak berjemaah, dia seolah-olah beribadah separuh malam. Jam sembahyang subuh berjemaah, seolah-olah dia sembahyang atau beribadah sepanjang malam. Jadi kena usaha lah, kena buat lah. Kalau tidak, mana dapat? Kalau serah hanya pada Allah, mana dapat? Sembahyang hidup apa hidup? Bangkit hidup. Nak melakukan sebab-sebab adalah suatu kecacatan pada diri seorang yang bertawakal.
manakala meninggalkannya langsung kerana lemah berusaha adalah berlawanan dengan pengertian tawakal. Dia bukan tawakal namanya tu ya. Kerana tawakal yang sebenarnya ialah hati yang berpegang teguh dengan Allah dalam usaha menghasilkan perkara-perkara apa yang menghasilkan perkara-perkara yang mendatangkan faedah kepada manusia. Apa saja benda yang berfaedah kita buat. Itu namanya usaha dan ikhtiar. Itu orang tu tawakal tu. Tak ada diam je, tak ada berusaha. Nak baju pergi kedai belinya. Kalau duduk rumah pun dapat. Nak sihat baru cari ubat, baru dapat sihat. Kata ramai dapat. Apa saja kita buat mesti ada ikhtiar. Itu namanya, itu termasuk dalam tawakal tu. Ada ikhtiar. Udah kita buat baru kita serah kepada Allah Taala. Sama ada berjaya atau gagal. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Jadi serah kepada Allah Taala. Tapi buat dulu, jangan tak buat. Nakkan syurga mesti beriman dan beramal soleh. Beriman artinya percayakan rukun iman yang 6 tu. Beramal soleh buat apa saja ikut Islam. Dapat syurga kerana kita pegang janji Allah Taala. Allah janji betul. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kalau tidak, kena jadi orang yang beriman, jadi orang yang amal soleh. Baru dapat. Kalau beriman tanda, mana dapat? Tapi kalau kita nak amal soleh, kita dapat. Tanda amal soleh, tanda ikut Islam. Dia nak syurga, tapi buat tanda ikut Islam. Mana dapat? Allah dah bagi amaran dah. Dalam surah Ali Imran, apa kata Allah? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi masuk neraka, tak dapat syurga ya. Jadi kalau nak syurga kena beriman. Beriman artinya apa? Percaya betul-betul rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kiamat dan percayakan qadar dan qada. Baru beriman betul. Amal soleh maksudnya apa saja kita buat ikut cara Islam. Sembahyang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, akhlak cara Islam, apa saja ikut cara Islam. Bila beriman dan amal soleh, baru Allah anugerahkan syurga. Kena usaha lah. Tak ada usaha mendapat. Kena ikhtiar. Supaya Allah bagi kita syurga nanti. Kerana Allah janji. Allah mana pernah mungkin janji. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu dia. Kalau tidak, kena beriman dan beramal soleh. Kalau tak ada, kufur dan maksiat, dapat neraka. Allah janji juga. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur, ingkar dengan perintah Allah dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka dalam selama-lamanya. Pilih mana anda? Nak syurga ni jalannya, nak neraka ni jalannya. Pilih mana anda? Itu usaha dan ikhtiar ya. Jadi apa usaha menghasilkan perkara-perkara yang mendatangkan faedah kepada manusia pada agamanya dan dunianya, serta menolak perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada agamanya. Benda yang bahaya jangan buat. Dan urusan dunianya, yang dunia bahaya untuk dunia jangan buat. Sudah tahu banjir jangan saja lalu. Sudah tahu tanah runtuh jangan lalu ke itu dan sebagainya. Sudah ada apa? Kena usaha dan ikhtiar. Bila hujan pakai payung dan sebagainya. Jangan kedah itu. Di samping pegangan itu mestilah serentak dengan usaha, serentak dengan ikhtiar, dan mengamalkan sebab-sebab. Cari sebab-sebabnya. Bila dapat sebab-sebab tu, mudah-mudahan kita berjaya dalam usaha kita. Allah datangkan hasil.
Oleh yang demikian, penutupnya sikit lagi tuan. Oleh yang demikian, kelemahan seseorang daripada berikhtiar dan berusaha bukanlah berarti tawakal. Kalau dia tidak usaha, tak ada ikhtiar, dia bukan tawakal. Dia putus asa dengan Allah Ta'ala. Putus asa itu satu perbuatan yang dikeji. Jangan putus asa. Mesti sentiasa berharap dengan Allah Ta'ala. Bila berharap, kena usaha lah, kena ikhtiar. Allah bagi jalan. Setiap minggu baca tu imam. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjukkan jalan bagi mereka, sama ada mereka nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Pulang pada kamu. Nak syukur ni jalannya, beriman dan amal soleh. Nak kufur begini, kufur dan maksiat. Pilih mana dah ya. Jadi itu dia, kelemahan seseorang daripada berikhtiar dan berusaha bukanlah berarti tawakal. Berarti dia, walaupun dia mengaku dia tawakal, tapi dia bukan tawakal namanya. Bukan sifat tawakal ya. Dia putus asa dengan Allah Ta'ala. Dan tawakal seorang itu bukanlah berarti dia lemah. Bukan lemah, dia kena usaha. Berkata Sahal bin Abdullah. Ini sahabat ya, Sahal bin Abdullah. Siapa yang menentang dasar bergerak cergas ya? Siapa yang menentang dasar untuk bergerak cergas dalam bekerja, berarti ia menentang as-sunnah. Kerana Rasul tak pernah duduk diam. Semua Rasul-Rasul ada kerja belaka. Nabi Musa ada tugas, Nabi Daud ada tugas, Nabi Idris ada tugas, Nabi Muhammad kita ni banyak tugasnya. Berniaga lah dia, bela kambing lah dia, dan sebagainya. Tak pernah dia duduk diam menganggur, tak ada. Tuan-tuan dan puan tu juga. Jangan duduk diam. Jangan apa tak kerja, cari kerja sendiri. Boleh cari majikan. Tak boleh buat kerja sendiri. Berniaga ke, macam-macam boleh buat. Bertani ke, berikan ke, macam-macam boleh buat ya. Jangan menganggur aja, jangan apa itu. Siapa yang menentang dasar bergerak cergas di dalam bekerja, berarti ia menentang as-sunnah. Kerana Nabi-Nabi semua ada tugas, ada kerja. Kau nak kita tengok Nabi menganggur, tak ada ya. Siapa yang menentang tawakal, berarti ia menentang iman. Siapa yang menentang tawakal, berarti dia menentang iman. Karena di antara imannya yang perlu ada pada kita mesti tawakal, serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita ada sifat-sifat mahmudah ya? Sifat-sifat mahmudah seperti syukur, redha, lagi apa? Tawakal, ikhlas dan sebagainya. Itu mesti ada sifat itu. Sikit lagi tuan, sikit je lagi. Siapa yang menentang tawakal, berarti ia menentang as-sunnah, menentang iman. Bertawakal adalah sikap Nabi. Sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergerak cergas di samping berusaha. Adalah sunnah baginda. Sebab Nabi pun berperang. Ya. Kalau Allah nak bunuh boleh tak? Boleh je, tak payah perang, boleh bunuh musuh-musuh Nabi itu. Tapi tak ada. Dia berperang. Perang Badar, 313 orang sahabat berperang dengan 1000 lebih orang kafir. Kenapa? Usaha dan ikhtiar tu. Bergerak cergas di samping berusaha. Adakan sunnah baginda. Siapa yang beramal menurut sikap baginda, janganlah ia meninggalkan sunnahnya, tapi beramal ikut sunnah ya. Buat yang diperintah Allah Ta'ala, jangan sampai melanggar syariat. Jangan buat yang haram, jangan buat yang makruh. Buat yang sunat, buat yang wajib saja ya. Yang harus jadikan ibadah. Itu usaha dan ikhtiar. Tawakal. Habis. Kemudian bahagian lepas itu hakikat iman. Itu akan datang ya. Cerita qadar dan qada sudah habis. Yang akan datang kita hakikat iman. Sebenar-benar iman itu macam mana? Itu bulan depan ya. Untuk malam ni cukup sekarang itu ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mana yang terpukul, mana yang terketit, mana yang terbeliung, mana yang terkapak, minta ampun, minta maaf ya. Itu juga kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf lah. Saya bukan cadang nak nyemeh cadang nak drop shot. Tapi bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja ya. Sekian dulu tuan-tuan.
sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Alhamdulillah. Setuju belakanglah. Baik, kalau setuju, ada siapa nak tanya? Tak ada juga. Tak ada maknanya banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Tuh Puan Besar Khatijah Batu Gajah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.